Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafira Fatihah binti Muhammad Baharum. Nombor matrik 058651. Saya daripada kos Diploma Pentadbiran Islam. Hari ini saya akan membentangkan tajuk periwayatan dan penulisan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Kita tengok pula iaitu kepada pengenalan. Okey, hadis dari segi bahasa iaitu baharu, khabar atau berita. Dari segi istilah pula, setiap ucapan, perbuatan atau pengakuan dan sifat-sifat yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Okey, kita tengok pula kepada hadis, fungsi hadis. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua, sebagai rujukan ketika ketiadaan nas di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menafsir ayat Al-Quran secara mujmal. Latar belakang periwayatan dan penulisan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Okey, pada zaman Nabi, kebanyakan bangsa Arab ni dia tidak mampu untuk baca dan menulis, dikenali sebagai golongan ummi. Okey, kebanyakan akhbar lebih banyak para penulis dia di Mekah berbanding di Madinah. Okey, ketika menerima periwayatan hadis daripada Rasulullah SAW, kebanyakan para sahabat ni lebih banyak bergantung kepada menghafal berbanding menulis. Kita tengok pula iaitu larangan penulisan hadis bagi untuk hapuskan kekeliruan terhadap penulisan hadis, dan beberapa para ulama ni berusaha untuk menyatukan dan menyesuaikan hadis-hadis agar kesemuanya boleh diterima. Antaranya yang berikut. Pertama, larangan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri adalah ditujukan mengenai penulisan hadis yang bercampur aduk dengan Al-Quran. Jika penulisan hadis ni tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, maka tersebut jelaslah tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Kedua, larangan yang terdapat dalam hadis Abu Sa'id ditujukan kepada kalangan orang yang kuat hafalan. Okey, mereka yang lemah hafalan ni dibenarkan untuk menulis hadis. Ia bertujuan untuk menggalakkan mereka untuk kuatkan hafalan supaya selalu bergantung kepada hafalan dan tanpa perlu bergantung apa-apa kepada tulisan dan sebaliknya. Ketiga, larangan ini ditujukan kepada orang yang tak pandai menulis. Sebaliknya, orang yang pandai menulis seperti Abdullah ibnu Amru al-As, mereka yang tidak dilarang untuk berbuat demikian. Keempat, larangan ini juga pada peringkat awal Islam, iaitu ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pada peringkat awal ni, kebanyakan para sahabat ni dia tak dapat nak bezakan antara Al-Quran dan hadis. Namun setelah Al-Quran diturunkan dan para sahabat dapat bezakan antara kedua-duanya, larangan tersebut seolah-olahnya dimansuhkan. Kelima, para ulama seperti Imam Al-Bukhari mengatakan bahawa hadis Abu Sa'id ni adalah mawquf, iaitu bermaksud hanya kata-kata dari Abu Sa'id sahaja, bukannya dari Rasulullah SAW. Namun begitu, pendapat ini adalah dhaif berdasarkan riwayat Imam Muslim yang turut mengatakan bahawa bukannya kata-kata Abu Sa'id, sebaliknya merupakan hadis Rasulullah SAW. Kita tengok pula iaitu kepada dalil hadis. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda. Okey, maksudnya, janganlah kalian menulis daripadaku. Sesiapa yang menulis daripadaku selain ayat-ayat Al-Quran, maka hendaklah dia memadamkannya. Seterusnya, kita tengok pula iaitu kepada kaedah Nabi mengajar para sahabat. Okey, yang pertama, mengajar secara berperingkat iaitu tadaruj. Okey, cara ini Nabi gunakan seiring dengan cara Nabi mengajar Al-Quran dalam memperbaiki akidah bangsa Arab yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan Al-Quran yang diturunkan secara berperingkat-peringkat. Kedua, dalam mengajar ajarannya, Nabi tidak terikat dengan masa dan tempat. Di mana-mana sahaja tempat dan masa Nabi boleh mengajar. Okey, yang ketiga, Nabi mendidik dan mengajar dengan akhlak yang baik dan cara mudah difahami jika menyampaikannya. Keempat, untuk mengelakkan kejemuan atau kebosanan, Nabi juga menggunakan pelbagai kaedah yang sesuai dan berubah-ubah dengan keadaan dan keperluan umat. Okey, yang kelima, Nabi juga tidak mengabaikan pengajaran terhadap golongan wanita. Jadi, kita perlulah menghargai pengorbanan Nabi terhadap umat Islam.
Akhir sekali, penutup. Kebanyakan hadis baginda lebih banyak dihafal berbanding ditulis. Okey, ada juga para sahabat diberikan keizinan untuk menulis hadis dari Nabi SAW seperti Abdullah ibnu Amru. Nabi juga melarang dalam penulisan hadis kerana ianya bergantung kepada kemampuan dan kepribadian para sahabat dalam membezakan antara Al-Quran dan hadis agar tidak bercampur aduk antara kedua-duanya. Jadi, kita perlulah merasai usaha gigih para sahabat dalam memelihara ketulinan warisan sunnah Rasulullah SAW. Dalam serba yang kekurangan, bahkan ianya satu usaha yang sangat besar sebagai pembuka jalan yang sangat penting kepada generasi yang akan datang.